A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 29. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? $28. 26 ah? 26 belum? Okey, ayat 26 ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Maksudnya, dan ingatlah oleh kamu ketika mana kamu adalah sedikit dan kamu adalah kumpulan yang lemah di Mekah. Kamu sentiasa dalam ketakutan, diculik oleh orang ramai, lalu Allah melindungi kamu dan Allah menguatkan kamu dengan pertolongannya, dan Dia telah memberi rezeki pada kamu daripada yang baik-baik supaya kamu bersyukur. Pengajarannya, pertama, antara sebab utama manusia mudah untuk bersyukur kepada Allah. Antara sebab utama manusia mudah bersyukur kepada Allah dan mentaatinya ialah dengan menyedari bahawa setiap nikmat yang dimilikinya adalah daripada Allah, bukan dari usahanya. Yang kedua, hanya dengan pertolongan Allah sahaja umat Islam akan menjadi kuat dan berjaya mengatasi musuh. Walaupun asalnya mereka adalah kumpulan yang kecil dan lemah.
Yang ketiga, sesiapa yang sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggal larangannya, maka Allah menjamin rezekinya. Allah menjamin rezekinya. Ke ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Pengajarannya, sesiapa yang tidak mentaati Allah dan Rasul, dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Walaupun dia adalah orang yang beriman. Yang kedua, mengkhianati amanah sesama manusia adalah sifat munafik. Dan pengkhianatan yang paling besar ialah mengkhianati amanah yang telah diberi oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sedangkan kita mengetahui itu adalah satu pengkhianatan. Ayat seterusnya, ya ayyuhallazi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Wajib kamu ketahui, sesungguhnya hanyalah harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah, ujian. Dan sesungguhnya Allah di sisinya ganjaran yang besar. Pengajarannya, pertama,
setiap orang yang mengaku beriman wajib mengetahui dan menyedari bahawa hartanya dan anaknya adalah ujian semata-mata. Untuk Allah menguji sama ada dia menggunakan hartanya dan anaknya untuk mentaati Allah atau mengingkarinya. Yang kedua, sesiapa yang dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya dari mentaati Allah, maka dia adalah orang yang paling rugi di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, sesiapa yang berjaya menggunakan hartanya dan anaknya untuk mentaati Allah, maka dia akan mendapat ganjaran yang paling besar di sisi Allah di akhirat, iaitu syurga. Okey, habis lah. Kita sambung tak ada banyak seterusnya. Okey, ayat malam ni, ayat 29, bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Ia adalah ciri-ciri teguran dan juga nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Kalau sebelum ni kita dah jumpa di sebelum ayat 29, ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Ada dua, kan? Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa rasulah. Wahai orang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, ya ayyuhallazina amanu istajibullaha istajibu lillah walir rasul. Wahai orang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasul. Yang malam ni ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah. Jadi semua tu sebenarnya satu arah, iaitu Allah nak pastikan orang beriman sentiasa taat, sentiasa menyahut seruan Allah dan Rasul, sentiasa bertakwa. Yang menunjukkan bahawa peringatan khususnya kepada orang beriman perlu dilakukan dalam keadaan yang berterusan. Sebab iman orang beriman sentiasa turun naik.
Dan sebab itulah Quran ni, nama antara nama Al-Quran ialah Az-Zikru. Az-Zikru. Iaitu untuk memberi peringatan. Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Bila Allah panggil wahai orang beriman, pengajarannya satu, Allah nak memuliakan orang beriman, iaitu Allah panggil secara khusus dengan gelaran orang yang beriman. Itu satu kemuliaan. Macam kita kata wahai pelajarku, dengan nama pelajar itu ialah satu penghormatan kepada pelajar kita. Jadi Allah nak begitu, iman itu memuliakan manusia. Jadi kalau kamu mengaku orang beriman dan kamu nak jadi orang mulia, dengar. Sebab selepas ya ayyuhallazina amanu, mesti ada sama ada perintah yang nak diperintah ataupun larangan yang hendak dilarang. Okey, Allah kata in sekiranya tattaqullah, kamu bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Taat kepada perintah Allah dan meninggal larangannya. Ataupun takwa berasal daripada perkataan apa? Al-wiqayah. Waqayaqi wiqayah. Apa makna al-wiqayah? Ada pepatah Arab kan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Biasa kalau kita pergi klinik jumpa ni perkataan ni. Biasa tak? Ada tak di klinik? Tak adalah, sebab dia ada di klinik negara Arab je. Okey, apa maksud dia? Khairun lebih baik minal ilaj daripada merawat. Mencegah. Jadi mencegah tu wiqayah, daripada takwa tu daripada perkataan wiqayah, mencegah. Jadi takwa adalah pencegahan diri seseorang daripada azab Allah ataupun daripada maksiat yang membawa kepada azab. Macam mana caranya? Iaitu dengan mentaati perintahnya dan meninggal larangannya. Jadi takwa itu sebenarnya satu benteng yang menghalang kita daripada melakukan maksiat yang membawa kepada azab. Okey? Kata Umar Ibn Khattab, dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Jawab Ubay bin Ka'ab, takwa ialah apa dia? Seumpama kamu berjalan di jalan yang penuh duri. Macam mana kamu berjalan di jalan yang penuh duri? Macam mana cara kita berjalan di jalan yang penuh duri? Kita jalan macam tu je, straight je, ataupun kenapa berhati-hati? Sebab duri. Dan kita sentiasa mengelakkan. Duri itu ialah sebenarnya maksiat. Jadi kita hidup ni keluar rumah je, bukan kadang-kadang keluar rumah, dalam rumah pun ada duri. Jadi kena sentiasa berhati-hati. Jadi sekiranya kamu bertakwa pada Allah, Allah nak bagi tahu ni, kamu akan dapat apa? Kalau kerja dapat duit, kan?
Kalau raja naik pangkat. Kalau makan, kenyang. Kalau mandi, basah. Kalau takwa, dapat syurga di akhirat, kat dunia. Ini pertama. Yang pertama dapat apa? Ya ja'al. Dia menjadikan lakum, bagi ataupun untuk kamu, furqan. Apa makna furqan? Asal furqan apa makna dia? Asal dia Al-farqu. Al-farqu makna pembeza, kan? Kita baca ada tak ayat la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membezakan di antara salah seorang rasul. Dan Umar digelarkan apa? Al-Faruq, daripada Al-Farqu. Sebab Umar membezakan antara hak dan batil. Bila dia masuk Islam, dia ijtihad terus. Okey, jadi kalau kamu bertakwa, yang pertama Allah bagi apa? Furqan. Apa furqan di sini? Banyak tafsiran dia. Satu, ilmu. Satu ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tu panjang tu, ayat paling panjang dalam Quran. Ayat paling panjang dalam Quran berkenaan dengan apa? Pasal solat ke, pasal zakat ke, pasal apa? Pasal hutang. Last sekali. Okey. Tengok di akhir sekali ayat tu. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah kata apa? Wa yu'allimukumullah. Dan Allah akan mengajar kamu. Mengajar apa ni? Pastilah ilmu. Bila tu Allah akan mengajar kamu? Bila kamu bertakwa. Ini mungkin ramai tak perasan. Salah satu cara nak dapat ilmu. Yang kita faham nak dapat ilmu, kena belajar, kena pergi kelas. Betul tak? Tapi di sini, salah satu cara nak dapat ilmu, takwa. Bila kita takut, kita ada sifat takwa, kita takut nak buat maksiat. Okey? Bila takut nak buat maksiat, sebab ada takwa. Apa kesannya? Bila kita tak buat maksiat sebab takwa, apa kesan pada hati kita? Bersihlah. Sebab hati ni hitam sebab dosa. Bila kita ada takwa, kita elakkan maksiat. Bila elakkan maksiat, hati kita bersih. Bila hati kita bersih, belajar sikit kadang-kadang dapat banyak. Betul? Hafal je terus ingat. Betul kan? Kadang-kadang belajar banyak tak dapat apa punca? Maksiat. Tidak ada takwa. Orang dulu kadang-kadang belajar sikit je tapi ilmu banyak. Macam Imam Syafi'i kan. Umur 18 dah jadi mufti. Kita umur 81, mufti pun tak. Anak mufti pun tak. Belajar sampai ketua kan. Tanya soalan tak boleh jawab. Mungkin sebab tidak ada takwa. Kemudian Allah kata, Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Okey. Kita balik pada ayat. Satu. Yang kedua, Furqan ialah makna makhraj. Makhraj. Apa makna makhraj? Kalau belajar tajwid tahu kan? Apa makna makhraj? Tempat keluar. Jadi makna furqan yang kedua ialah makhraj. Sekiranya kamu bertakwa pada Allah, Allah jadikan untuk kamu jalan keluar.
Jalan keluar daripada apa? Fid dunya wal akhirah. Kata Mujahid, furqan ialah makhraj fid dunya wal akhirah. Kita akan dapat jalan keluar daripada semua masalah di dunia dan di akhirat. Apa dalil? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat yang ketiga, Al-Quran. Maknanya siapa yang bertakwa, Allah jadikan untuk kamu kefahaman Al-Quran. Sebab salah satu nama Al-Quran ialah Furqan. Apa dalil? Apa dalil? Surah Furqan lah. Lepas tu ayat berapa? Ayat 1 lah. Cuba tengok. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka. Cuba terjemah. Tabaraka makna apa? Daripada perkataan asalnya al-barakah. Apa makna al-barakah? Siapa ingat? Kasratu al-khair wa dawamiha. Barakah ialah kasratul khair, kebaikan yang banyak, dan dawam. Apa dia dawam? Berterusan. Bukan setakat kebaikan itu banyak, tetapi kebaikan tu berterusan. Siapa yang boleh bagi ni al-barakah? Allah saja. Sebab itulah tabarakah hanya untuk Allah saja. Kalau kita jumpa ayat tabarakah, Allah lah tu. Tak boleh tabarakah Muhammad, tabarakah Zaidun. Okey. Jadi nak terjemah apa ni? Maha banyak kebaikan yang berterusan. Dan ada juga terjemah maha tinggi. Betul. Bila banyak kebaikan dan berterusan, tinggilah dia. Ada juga terjemah maha suci. Bila dia paling banyak kebaikan, paling berterusan, sucilah dia. Jadi mak tabaraka allazi yang nazzala, yang telah menurunkan Al-Furqan. Kenapa Quran dinamakan Al-Furqan? Ya? Sebab manusia tak akan tahu mana hak, mana batil, mana dosa, mana pahala kecuali setelah faham Quran. Sebelum faham Al-Quran, dia panggil jahil. Sebab itulah yang sesak, yang haram semua dia sapu. Tapi bila belajar Quran, clear. Dia tinggal yang sesat. Kan? Lepas tu kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan yang duk mengajar yang sesat, duk ikut yang sesat ni, dia memang buta Al-Quran. Dan dia tak mengajar pun Al-Quran. Kalau mengajar Al-Quran, bercanggah dengan apa yang mereka pegang. Sebab Quran sifatnya Al-Furqan. Okey? Kemudian Allah turunkan Furqan kepada siapa? Kepada hamba-Nya, iaitu Muhammad. Apa tujuan? Apa tujuan Quran yang bersifat Furqan diturunkan kepada Nabi Muhammad? Liyakuna. Li ni, dia panggil apa ni? Baru je belajar bahasa Arab. Lamun taklil. Apa makna dia? Kerana tepuk untuk. Jadi Allah beritahu secara jelas apa tujuan Quran diturunkan. Dengan Allah menggunakan li. Quran Furqan diturun pada Muhammad untuk apa? Jawapannya liyakuna, supaya Quran menjadi apa? Lil alamin, kepada
khilan alam. Nazira. Jadi Quran diturunkan supaya Quran itu menjadi nazir. Apa makna nazir? Pemberi peringatan kepada siapa? Khilan alam. Apa makna pemberi peringatan? Apa makna? Bila Quran itu menjadi nazir? Contohlah saya kata nazir ni pemberi peringatan lah. Saya kata saya nak bagi peringatan pada awak. Orang tu orang India, saya pun cakap Melayu. Jadi tak peringatan? Tak. Satu. Yang kedua, peringatan ni ada unsur yang menakutkan. Kalau kamu buat macam ni, masuk neraka. Itu peringatan. Tapi kalau saya kata, pergi solat, ada tak peringatan? Tak ada. Bukan peringatan tu. Itu nasihat biasa je. Kan? Dia tak rasa takut apa-apa pun. Peringatan apa dia? Pergi solat. Kalau tak solat, kemungkinan masuk neraka. Itu baru ada peringatan. Jadi peringatan satu, mesti difahami. Yang kedua, ada unsur yang menakutkan. Kadang-kadang kita sebut benda yang menakutkan, kadang-kadang bukan ayat panjang. Satu perkataan je. Contoh saya kata, ular. Ada tak peringatan? Ular, ada tak? Adalah. Walaupun sepatah. Sebab apa? Dia ada unsur yang menakutkan. Tapi kalau saya kata, pergi makan, ada unsur menakutkan? Tak ada. Sebab itulah Quran sama ada nazir ataupun basyir. Cuma kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk, bila orang kafir masuk neraka, dia kata apa? Apa soalan ditanya pada orang kafir yang masuk neraka? Alam ya'tikum nazir, kan? Kenapa tak sebut ayat alam ya'tikum nazir wa basyir? Alam ya'tikum nazir, kenapa tak ada basyir? Oh, sini. Perasan tak surah Mulk? Quran tu ataupun Rasul, tugas dia bukan nazir je, tapi basyir. Tapi kenapa soalan ditanya pada ahli neraka, alam ya'tikum nazir, tak ada basyir? Kenapa dia masuk neraka? Sebab dia tak ikut perintah Allah. Bila tak ikut perintah Allah, kena nazir ke kena basyir? Basyir ini untuk siapa? Orang yang beriman, kan? Jadi Allah kata, Allah menurunkan Furqan kepada hambanya, tidak lain tidak bukan untuk Quran itu menjadi nazir kepada siapa? Lil alamin, semua sekali. Bukan orang tertentu, bukan golongan tertentu, bukan tempat tertentu, semua sekali. Okey. Sekarang macam mana kita nak Furqan? Macam mana kita nak dapat Furqan? Taqwa. Balik pada ayat tadi lah. Jadi ramai tak faham Quran, boleh tak kita kata siapa yang tak faham Quran dia belum ada taqwa? Boleh tak? Boleh lah. Sebab Allah kata in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Okey. Dan ada juga yang keempat, ahli tafsir mengatakan Furqan ialah kemenangan. Sebab Furqan membezakan, bila dapat membezakan antara Islam dengan kafir, bila Islam menang. Betul tak? Kalau Islam di bawah, orang tak tahu beza Islam ni betul ke tak, kuat ke tak.
Jadi ada yang keempat mengatakan ialah kemenangan ataupun an-nasru. Sebenarnya empat-empat ni pun ada kait mengait ni, betul tak? Ilmu ke, makhraj ke, Al-Quran ke, kemenangan semua ada kaitan. Okey. Itu kelebihan pertama bila kamu bertakwa. Yang kedua, wa yukaffir, dan dia yukaffir. Yukaffir apa dia? Kafara yufakkir, yukaffir. As-satru, menutup. Nah. Tapi tak muak juga nak tulis. Menghapus. Ankum, dari kamu, sayyiatikum, dosa-dosa kamu. Kemudian wa yaghfiru, dan yaghfiru pula apa makna? Apa beza yukaffir dengan yaghfiru? Ada dua kan? Satu yukaffir, yang kedua yaghfiru. Apa beza dia? Kecil dan yang mana kecil, mana besar? Yukaffir ankum sayyiatikum, sebab kamu bertakwa. Yang kedua, Allah hapuskan dosa kecil. Dan yang ketiga, Allah ampunkan dosa besar. Semua dengan apa tu? Takwa. Jadi kita nak ampunkan dosa ni banyak cara. Pertama dengan taubat, dengan istighfar, dengan apa lagi? Dengan buat amal soleh, berwuduk kan, berjalan ke masjid, dengan kita bersedekah. Dan yang terbaru apa dia? Takwa, dosa terpadam. Bahkan bukan dosa kecil je, dosa besar. Kemudian yang keempat, wallahu, dan Allah zul fadli. Zul apa? Memiliki ataupun mempunyai al-fadli, kelebihan azim, yang besar. Apa maksud ni? Wallahu zul fadli azim. Jadi kalau kita baca tafsir, kalau bertakwa dapat 1, 2, 3. Ini yang keempat. Yang keempat ni apa dia? Setelah Allah dah ampunkan dosa kamu, yang kecil ke yang besar, kamu pun dapat ilmu, dapat furqan, pastilah kemucaknya kamu dapat anugerah yang besar di sisi Allah, iaitu syurga. Allah tak sebut Allah bagi syurga, tapi Allah kata dia ada kelebihan yang besar. Apa makna tu? Takkan ada saja, mestilah bagi. Kalau Allah kata bagi syurga, nanti kita kata cukup ke? Orang ramai ni. Jadi Allah terus bagi tahu dia mempunyai kelebihan yang sangat besar. Okey. Jadi daripada ayat ni, Allah nak galakkan yang pertama, kita jadi orang yang bertakwa. Sebab itulah Nabi dan para sahabat, bila mereka faham ayat macam ni, ayat seperti ni, pasal rezeki dunia tak ada dalam kepala mereka. Ada kan? Sebab apa? Sebab yang ni al-fadlu al-azim. Kenapa nak kejar yang kecil dan yang sementara? Tapi sebab ramai orang manusia tak nampak ni zul fadlil azim, tak nampak ni takfirus sayyiat, maka dia nampak apa dah? Yang setiap hari dia dengar, setiap hari dia nampak. Dunia tu je lah. Pagi, petang, siang, malam kejar dunia.
Bila kejar dunia, akan bertambah dosa, hati semakin keras, semakin jauh daripada Al-Quran, dan kemuncaknya tak akan dapat Al-Fadlu Al-Azim. Boleh? Ayat seterusnya. Okey, kalau sebelum ni Allah begitu nikmat Allah bagi kepada orang beriman secara umum. Ayat sebelum ni apa dia? Wazkuru iz antum qalilun. Allah nak ingatkan orang beriman nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Apa dia? Kamu sebelum ni kecil, sedikit dan lemah. Tapi Allah kuatkan kamu. Allah beri kemenangan pada kamu. Itu nikmat yang perlu kamu ingat dan supaya kamu sentiasa bersyukur. Okey, itu khas umum untuk orang beriman. Ayat ni Allah sebut khusus nikmat kepada Nabi Muhammad. Apa dia? Wa'iz dan kena sebut, ingatlah. Sama dengan ayat tu. Ayat tu ada wazkuru kan? Ayat berapa? 26. Sebenarnya ayat tu pattern kepada semua ayat yang ada is. Mesti ada wazkuru. Dan ingatlah. Ingatlah oleh kamu is ketika mana? Yamkuru. Yamkuru apa dia? Dia kalau bahasa Arab, yamkuru ni isalu al-azah an tariqin khafiyyin. Kita menyampaikan benda yang menyakitkan seseorang dengan cara tersembunyi. Orang tak sedar. Itu mana yamkuru. Perancangan jahat secara tersembunyi. Jadi nak terjemah apa ni? Dan ingatlah ketika mana yamkuru ni fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' kena terjemah apa? Sentiasa apa dia? Merancang tipu daya. Siapa yang merancang ni? Merancang kepada siapa? Bika. Terhadap engkau. Sebab tu ayat ni khas Allah nak sebut nikmat kepada Nabi Muhammad sahaja. Terhadap engkau. Engkau. Dan siapa yang merancang tu? Allazina kafaru. Orang-orang kafir. Orang kafir mana ni? Mekah. Sebenarnya yang merancang tu kepala-kepala sahaja ataupun semua orang kafir? Kepala saja, tapi Allah sebut apa tu? Allazina kafaru, seolah semua. Kenapa? Sebab yang bawah tu pengikut kepada orang yang atas. Walaupun yang bawah tak merancang, tapi mereka macam redha, mereka pengikut. Satu. Yang kedua, Allah nak begitu, orang kafir ni baik macam mana pun dia mesti ada unsur merancang kejahatan pada orang Islam. Sebab dia menentang Allah, kan? Bila dia menentang Allah, dia akan adalah usaha untuk menjatuhkan Islam. Okey, orang kafir ni perancangan jahat dia pada Nabi dan orang beriman berapa jam setiap hari ataupun berapa kali seminggu? Mana tahu? Yamkur. Kita buat kerja dakwah, orang kafir merancang untuk tahan kita ataupun apa-apa je. Berapa jam setiap hari? Berapa kali seminggu? Apa dia? 2 kali seminggu. Orang kafir? Ya ke? Dan nak tahu orang kafir, perancangan mereka nak halang kerja dakwah ni,
Setiap hari ke 24 jam? Tengoklah orang Islam buat kerja dakwah berapa lama. Faham tak? Kalau orang Islam buat kerja dakwah 2 hari seminggu, takkan orang kafir nak buang masa merancang 7 hari? Kan? Ini mereka merancang 24 jam setiap hari. Sebab apa? Sebab Nabi dan sahabat buat kerja dakwah 24 jam full time. Sebab tu membingungkan mereka. Sebab tu perancangan mereka sentiasa berjalan. Okey, apa perancangan mereka? Liyasbituka. Untuk pertama. Ini perancangan pertama. Untuk yusbitu mana? Yuhbisunaka. Menahan. Untuk mereka menahan engkau. Menahan, menangkap, dan ada juga tafsir mengatakan mengikat, kurung dalam rumah. Targetnya apa? Targetnya apa? Bila dia tangkap Nabi, supaya Nabi jangan bergerak. Sebab dakwah tersebar di Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi bergerak rumah ke rumah, kemah ke kemah. Jadi salah satu cara nak halang dakwah bergerak dan tersebar, tahan Nabi, ikat Nabi dalam rumah. Yang buka. Tapi sekarang kalau tahan dalam rumah, dakwah boleh tersebar tak? Tak payah tahan. Duduk kat luar pun tak tersebar juga. Betul tak? Ramai tak pendakwah di luar? Tapi kadang-kadang banyak tempat dakwah tak sampai. Atau yang kedua, atau yaqtuluka, mereka membunuh. Bunuh, senang. Yang ni kalau tangkap itu susah juga, kena jaga kan. Tapi kalau bunuh, habis cerita. Yang kedua, yang ketiga, atau yukhrijuka, mereka mengusir engkau. Tiga perancangan orang kafir untuk menyekat dakwah Nabi. Salah satulah. Dan sebenarnya ada hadis sahih ni. Pembesar-pembesar Mekah, Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf berkumpul di Darun Nadwah, parlimen dia. Jadi dia berkumpul setelah semua usaha untuk sekat ke dakwah Nabi gagal. Bila berkumpul, ada seorang syaitan masuk. Syaitan tu berupa orang. Jadi orang pembesar Mekah ni tak kenal, ni muka tak pernah tengok ni. Jadi orang Mekah, Abu Jahal pun tanya, siapa kamu? Dia kata, aku adalah daripada Najdi. Jadi aku nak kongsi idea dengan kamu bagaimana nak sekat dakwah Nabi. Okey, salah seorang bagi cadangan apa dia? Kita tangkap Muhammad, ikat dia dalam rumah. Supaya dia tak pergi berdakwah. Apa kata syaitan ni? Ini adalah seburuk-buruk cadangan. Sebab kamu tutup pintu ke kunci, ada orang datang ke belakang ke tengah malam, sampai juga dakwah. Jadi orang kafir ni cerdik juga, tapi cerdik jahat lah. Okey, yang lain bagi cadangan apa dia? Bunuh. Tak, yang kedua bagi cadangan ni, usir. Okeylah, kita usir Muhammad, pergi tempat lain. Apa kata jin, syaitan ni? Dia kata ini pun cadangan yang bodoh. Sebab apa? Muhammad duduk kat sini, dia pengaruhi orang Mekah. Kemudian kamu usir dia tempat lain, dia akan pengaruhi tempat lain. Dan kalau tempat lain tu sampai menang semua musuh Islam, dia akan serang pula kamu. Ini cadangan tak cerdik. Abu Jahal bagi cadangan ni, bunuh. Iaitu, dia kalau bunuh, dia akan berlawan sama-sama kabilah, kan? Dia akan balas dendam. Maka Abu Jahal kata, pilih setiap kabilah seorang anak muda, pegang pedang, dan
bunuh Muhammad serentak. Katalah 10 pemuda daripada 10 kabilah bunuh Muhammad secara serentak. Jadi akhirnya kabilah Nabi Muhammad ni, Bani Hashim, dia tak boleh nak balas dendam. Sebab apa? Ramai sangat kabilah yang membunuh, bukan satu. Akhirnya cukup dengan minta balas bayaran diah. Kan bila bunuh kena bayar diah kan. Jadi kata syaitan tu, okey, ini cadangan yang bernas. Itu yang dia rancang nak bunuh Muhammad pada malam Nabi Muhammad nak berhijrah. Kan ada kisah yang masyhur lah. Mana-mana kita sirah mesti ada ni. Nabi Muhammad wakilkan Sayyidina Ali tidur tempat dia kan. Lepas tu dikepung oleh pemuda-pemuda orang musyrikin tu untuk bunuh Nabi. Tapi lepas tu Nabi keluar, Nabi ambil pasir, Nabi tabur di atas semua muka-muka orang-orang musyrikin yang sedang mengepung rumah Nabi. Dan akhirnya mereka tertidur. Sambil-sambil tabur pasir, Nabi baca ayat apa? Tak hafal ayat tu. Surah Yasin. Inna ja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan kan. Jadi orang musyrikin seolah ada saddan, penghalang, tak nampak. Nabi pun keluar. Ya, tapi siapa Syekh Maulana Asri, dia kata kisah tu tidak ada daripada hadis yang sahih. Bahkan hadis yang sahih daripada Bukhari, Nabi keluar siang hari bukan malam. Macam ada percanggahan kan. Lepas tu yang kedua, dalam kisah tu, kalau Nabi tabur pasir, orang kafir dah tak nampak kan, tertidur. Apa perlu Nabi upah Sayyidina Ali tidur kat situ? Faham? Nak tabur pasir, orang kafir tak nampak, keluar je lah. Tak perlulah Sayyidina Ali. Sebab itulah ini pendapat lah mengatakan cerita ni ada unsur Syiah nak naikkan Sayyidina Ali. Tengok, ada memang orang Syiah buat poin dia. Dia kata apa? Sahabat Nabi yang lain semua penakut, semua pergi awal hijrah. Yang berani bersama Nabi siapa dia? Sayyidina Ali. Okey, tak apalah. Yang penting perancangan tu betul-betul berlaku. Okey, kemudian Allah kata apa? Kita bila dengar kan, bila dengar orang beritahu, Ustaz, ada orang rancang nak bunuh Ustaz ni, nak tangkap Ustaz. Agak-agak lah. Apa perasaan kita? Ustaz sama ada anda dengar cerita orang nak tangkap, nak bunuh entah. Macam mana perasaan entah? Senyum ke ataupun tak keluar rumah dah? Betul tak? Itu saya cakap. Ini siapa yang cakap ni? Siapa yang cakap ni? Pasti betul. Pasti akan berlaku. Maka tentulah Nabi gelisah. Maka Allah nak tenangkan hati Rasulullah. Allah kata apa? Wa yamkuruna. Ini yang Allah nak sebut nikmat ni. Nikmat khusus untuk Nabi Muhammad. Macam-macam perancangan orang kafir nak bunuh, nak tangkap. Tapi akhirnya aku selamatkan engkau. Wa yamkuruna. Dan mereka merancang. Mereka merancang. Wa yamkurullah. Dan Allah nak terjemah apa? Kalau yamkur ni perancangan jahat untuk menyampaikan kejahatan kepada orang tertentu. Jadi perkataan yamkuru tak sesuai untuk Allah. Sebab tu terjemahannya Allah membalas. Allah membalas perancangan mereka. Dan wallahu, dan Allah khairu, sebaik-baik al-makirin, pembalas perancangan manusia. Ini nikmat. Nikmat apa? Nikmat khusus pada Nabi Muhammad. Apa dia? Apa nikmatnya? Dengar yang atas tu Nabi takut, risau kan. Tapi bila Allah sendiri jamin, hilang. Itu nikmat. Dan betul-betul Nabi selamat berhijrah ke Madinah. Walaupun Nabi terpaksa
bersembunyi di gua Sur 3 hari 3 malam, dan orang kafir betul-betul jumpa gua tu. Betul-betul berada depan pintu gua. Dan pintu gua pula tak ada pintu kan. Tapi Allah selamatkan dia. Jadi Allah nak ingatkan Nabi, itu adalah satu nikmat yang besar khusus kepada engkau. Okey. Pengajaran untuk kita apa dah? Daripada ayat ni. Sentiasa serah pada Allah apa dia? Ya. Allah sebaik-baik bakir. Jadi kena buat. Tapi ada tak perancangan orang kafir nak bunuh kita, nak tangkap ni, nak usir kita? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, relax lah. Jadi pengajaran besar kita apa dia? Kalau betul buat kerja dakwah, mesti ada usaha dan perancangan orang kafir yang berurusan. Kalau kerja dakwah kita betul-betul. Tapi sekarang kita nampak tak orang kafir betul-betul bermusuh, betul-betul merancang untuk menyekat kerja dakwah? Nampak tak? Tak nampak. Jadi tak payah takut apa-apalah. Betul tak? Bahkan kadang-kadang buat kerja dakwah dipuji pula. Dibagi anugerah. Kan, tokoh ma'al. Siapa tak faham? Nabi ni dirancang, nak ditangkap, nak dibunuh, diusir 24 jam. Kan? Tiba-tiba ada orang buat kerja dakwah, diangkat, dipuja dan diberi anugerah. Siapa tak faham? Okey. Kemudian ayat seterusnya. Wa iza, dan apabila tutla dibaca alaihim ke atas mereka ayatuna, ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah ni ada dua jenis kan. Pertama kauniyah kan. Yang kedua syar'iyah. Okey, ayat dalam ayat ni ayat apa ni? Syar'iyah, ayat Quran. Allah beritahu bila dibaca pada mereka iaitu orang kafir, ayat-ayat kami, apa sikap mereka? Qalu, mereka berkata, qad sami'na, sesungguhnya sami'na, kami telah mendengar. Lau nasya', lau, jikalau, nasya'u, kami kehendaki. Kalau kami kehendaki, apa dia? Laqulna, pasti qulna, kami berkata misla haza, seperti ini. Seperti apa ni? Seperti Al-Quran. Apa maksud tu? Apa maksud? Ada dalam tafsir mengatakan yang berkata ni ialah An-Nadhr bin Al-Harith, antara pembesar Quraisy Mekah. Dan dia juga ada kelebihan, dia selalu musafir ke Paris. Dia selalu banyak membaca kitab-kitab orang-orang dahulu. Dan dia juga ada juga dia bawa penyanyi-penyanyi daripada luar datang ke Mekah untuk apa? Untuk berlawan dengan tazkirah ataupun kuliah Nabi Muhammad. Bila Nabi buat tazkirah, dia suruh penyanyi itu menyanyi. Itu kerja siapa tu? Ada orang mengajar tapi dia bawa K-pop kan? Kerja orang Quraisy. Okey, apa maksud ayat ni? Bila dia baca ayat Quran pada mereka, mereka kata apa? Kami dengar. Kalau kami nak cakap macam Quran, boleh je. Apa maksud tu? Betul tak mereka boleh bercakap seperti Al-Quran? Betul tak?
Tak betul. Apa dalil tak betul? Allah dah cabar mereka dalam surah Baqarah. Apa dia? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum. Kalau betul kamu ragu pada Al-Quran, bawalah contoh seperti Al-Quran dan panggillah tokoh-tokoh hebat kamu untuk buat seumpama Al-Quran, walaupun sependek surah Al-Qasas. Buatlah. Tapi akhirnya terbukti mereka tak mampu. Jadi apa yang mereka cakap ni sebenarnya adalah penipu, pendusta yang paling besar. Pendusta yang paling besar ialah berdusta atas nama Allah. Dia kata Quran ni betul lah, kami dengar, kami nak buat pun boleh. Itu adalah penipuan yang sangat besar. Dia tipu siapa ni? Bagi kita dia tipu diri sendiri, tapi sebenarnya dia nak tipu siapa? Dia nak tipu orang ramai. Orang ramai yang jahil kan, dia ingat ni penyair ni, mungkin kau betul kau. Dia tahu dah apa yang dia cakap tu adalah dusta. Dan dia tahu yang Nabi Muhammad bawa tu bukan daripada Nabi Muhammad, tapi daripada mereka tahu. Tapi orang awam, dia target orang awam, jangan dengar. Dengan kata apa? Alah, yang Nabi cakap tu kami pun boleh. Jadi tak perlu dengar yang Nabi Muhammad. Target dia ialah orang jahil. Faham? Sama juga dia kata Nabi Muhammad sahir, gil ataukah sahir, ataupun kahin, ataupun majnun. Semua ni, tiga-tiga perkataan ni, tiga-tiga tuduhan, semua mereka tahu ini tuduhan dusta. Tukar saya tak mungkin. Sebab apa? Nabi Muhammad buta huruf dan tak pernah belajar saya daripada siapa. Mereka tahu. Nabi membesar depan mata mereka 40 tahun. Tok Bomo pun sama. Gila? Mereka simpan barang amanah mereka pada Muhammad. Lepas tu dia kata Muhammad gila. Siapa yang gila sebenarnya? Simpan barang kepada orang gila. Tapi dia sebut juga perkataan ni walaupun dia tahu ini adalah dusta. Kenapa? Apa dia? Tak, ada matlamat lebih besar pada tu. Tak, sebenarnya dia nak target orang ramai. Jangan dekat ni. Dia selalu sebut gila tukang saya. Jangan. Pokok ni bahaya ni. Jadi target orang ramai supaya bila orang ramai dengar ini gila ni. Kalau aku pergi aku pun jadi gila. Orang pun daripada awam menjauhkan diri. Dan cara taktik orang kafir Quraisy dipelajari oleh orang kita sekarang. Dia tak nak orang dekat pada ustaz yang mengajar betul dengan cara label perkataan yang menakutkan. Yang kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu perkataan tu hantu ke apa tak tahu. Dengan perkataan tu, ni bahaya ni, mazhab baru ni. Jadi orang tak dengar lagi dah takut. Dia belajar daripada siapa tu? Orang musyrikin Mekah. Dengan melabel orang, dengan label tu menyebabkan orang takut nak dekat. Betul kan? Okey, lepas tu in haza, in makna tidak. Tidaklah ini illa kecuali asatiru. Asatiru jamak kalau satu usturah, kisah awali, kisah-kisah orang awal, orang dahulu. Orang-orang dahulu. Apa maksud kisah orang dahulu? Quran ni tidak lain tidak bukan hanya kisah-kisah cerita-cerita orang dahulu. Mana cerita dongeng. Ini pembohongan yang kedua. Dia tahu tak Quran tu cerita yang betul. Bahkan orang musyrikin Mekah tahu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Adam daripada mana?
Daripada Quran. Kaum Samud, kaum Ad kan. Mereka tahu daripada Quran. Mana mungkin itu adalah cerita dongeng. Dalam surah apa ni yang Allah kata wa iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dibaca ayat-ayat kami pada mereka, mereka akan kata ini cerita dongeng. Surah Mutaffifin kan? Mutaffifin. Ulama mengatakan cerita dongeng. Kenapa dia kata itu adalah Quran adalah cerita dongeng? Apa targetnya? Supaya bila cerita dongeng, ada pengajaran tak cerita dongeng? Tak ada. Bila tak ada pengajaran, jangan bacalah, buang masa, tak ada faedah. Target dia jangan baca. Kalau saya bagi pada entah kan, ini cerita Abu Nawas ni, baca tak? Tak baca kan? Jadi dia gunakan label cerita dongeng supaya orang tak nak baca. Tak ada faedah pun. Jadi termasuk tak orang yang tak nak baca Al-Quran? Dia tak kata Quran cerita dongeng. Tapi dia tak nak faham. Termasuk tak kemungkinan seolah dia menganggap Quran tu tak ada pengajaran. Sebab tu dia tak nak baca. Betul tak? Cuma dia tak sebut je Quran cerita dongeng. Kalau Quran cerita benar, ada pengajaran, tadabbur lah. Betul tak? Bila kamu tak nak tadabbur, seolah kamu rasa Quran tu macam tak ada pengajaran, tak penting. Okey. Ada ayat ni. Besar. Ana pun tak ingat, dah banyak ingat bagi ya. Nanti sebut je. Orang kafir tadi berdusta kan? Dia kata apa tadi? Dia kata kami dah dengar Quran. Kalau kami nak cakap seperti itu pun boleh je. Itu adalah pembohongan. Dan itu adalah pembohongan yang paling, orang yang paling zalim. Dalilnya surah Yunus ayat 18. Cuba terjemah. Waman, dan siapakah azlam, paling zalim, mimman iftara, daripada orang yang iftara, mereka. Siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang mereka pendustaan ke atas Allah? Siapa lagi yang lebih zalim daripada itu? Tidak ada. Zalim pada dusta pada bapa kita dah zalim. Dusta pada pemimpin dah zalim. Dusta pada Rasulullah zalim. Dusta pada Allah paling zalim. Kaziba. Ulaika, mereka itulah yu'raduna. Mereka akan dibentangkan, dibawa di hadapan Tuhan mereka, wa yaqulu, dan al-ashhad, saksi-saksi, mereka ke anggota badan mereka ke kaum mereka ke akan berkata, haula'i, mereka ni adalah allazina kazzabu, yang berdusta kepada Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ke atas orang yang zalim, iaitu berdusta atas nama Allah. Surah Al-Mudassir. Ana rasa nak tak bagi kok. Cuba tengok. Innahu fakkara wa qaddar. Ayat berapa dah? 27 kan? 18. Daripada ayat 18. Cuba baca sebelum tu apa dia? Daripada ayat 18. Innahu fakkara. Okey. Ini dikatakan Allah nak menceritakan tentang siapa? An-Nadhr bin Haris. Bagaimana orang kafir memerah otak, memerah tenaga untuk apa ni? Untuk menjekat kerja dakwah. Salah satu caranya apa dia? Dia perah otak dia berfikir apa nak label pada Al-Quran, apa nak label pada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya orang jangan dekat dengan Nabi dan Al-Quran. Allah kata apa? Innahu, sesungguhnya dia, kata An-Nadhr bin Haris, fakkara, dia berfikir, wa qaddar, berfikir apa ni? Quran nak kata apa ni? Nabi Muhammad nak kata apa?
gila ke, tukar sihir ke, tukar tenung ke, tak bomoh. Nak kata apa yang paling berkesan? Bukan paling betul. Fakara, dia sentiasa berfikir, wa qadar, dan untuk menentukan. Fakutila, Allah pun kata, fakutila, celakalah. 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 Kaifa qaddar. Bagaimana dia boleh berfikir dan mentakdirkan tentang ataupun menilaikan tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad. Summa. Kemudian kutila, celakalah. Kaifa qaddar. Bagaimana dia memerah otak untuk menilai Al-Quran. Summa nazara. Kemudian dia merenung sekejap. Nak kata apa ni? Semua kemudian dia abasa, bermasa muka. Abasa wa tawalla kan? Wa basar. Basar apa dia? Berkeruk, bermasa. Dah jam tak keluar idea. Ya. Faqal semua kemudian adbara, dia berpaling, wastakbar, dan mula datang kesombongan. Faqal, maka hasilnya apa? Hasil dia fikir, dia perah otak, lalu dia berkata, in haza, tidaklah ini kecuali sihir yu'sar, yang terkesan. Daripada gila, sihir, syair, bomoh, dia pilih apa? Sihir. Kenapa dia pilih sihir? Dalam banyak-banyak tu dia pilih sihir yang paling okey lah. Kalau nak kata gila macam tak masuk akal kan? Aku pun simpan barang kat dia. Nak kata penyair, Nabi buta huruf. Nak kata Tok Bomo, Nabi tak belajar daripada sesiapa. Kenapa dia pilih sihir? Apa unsur-unsur sihir? Memukau orang. Dan menyebabkan orang berubah kan? Kadang-kadang suami isteri pun jadi tak kenal kan? Sebab sihir. Jadi ada tak bila Nabi berdakwah, kadang-kadang suami isteri bercerai? Kan? Betul tak? Sebab bukan kena sihir, tapi sebab berbeza akidah. Kadang-kadang anak dengan bapa kan, kadang-kadang berpisah. Ada kata ni jenis-jenis sihir. Faham tak? Setelah dia berfikir begitu lama, keluar hasilnya. Nak kata apa pokok ni? Mazhab baru ke apa ke? Lepas tu keluar W. In haza, kata dia lagi, tidaklah ini kecuali qaulu al-bashar. Ini pun menipu, sebab bila Allah cabar, tak boleh buat pun. Okey. Jadi nampak tak perancangan musuh 24 jam untuk menyekat dakwah di zaman Rasulullah. Tapi sekarang rasanya musuh tak penat sangat lah. Tak penat sangat kan? Perancangan mereka ala kadar aja. Sebab dakwah pun ala kadar. Okey, kita baca sikit buku ni. Surat apa? Okey. Kita baca buku 62 amalan pembuka pintu syurga. Masih dalam tajuk berbuat baik kepada orang tua. 33 kan? Amalan ke-33 muka surat 85, iaitu permohonan ampun daripada seorang anak untuk orang tuanya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah wa yaqulu anna hadha wa yuqalu biistighfari waladika laka." Maksudnya, sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan diangkat darjahnya di syurga. Lantas orang itu bertanya, "Dari mana aku dapat ni? Kenapa tempat aku di syurga semakin tinggi, semakin baik?" Maka dijawab kepadanya, "Kerana anakmu memohon ampun untukmu." Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani. Maksudnya apa ni? Kita boleh baiki kedudukan mak bapak kita dalam syurga dengan apa? Dengan minta ampun. Simple je. Antara minta ampun dengan tahlil, mana lebih mudah? Pelikkan masyarakat kita kan. Ini ada hadis sahih. Dan lagi mudah, istighfar. Ya Allah, ampunlah dosa mak bapak aku. Setiap hari. Tak perlu ramai. Betul? Dan tak perlu buat makan. Ada hadis sahih dan dijamin kedudukan mak bapak kita di syurga semakin baik. Tapi kita ni nak buat juga yang pelik-pelik sikit. Dan ada kos. Ada makan. Okey, menjenguk orang sakit. 34, menjenguk orang sakit. Diriwayatkan daripada Sauban radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "A'idul maridi fi makhrafatil jannah." Subhanallah. Maksud dia, orang yang menjenguk orang sakit akan berada di kebun buah-buahan di syurga. Nabi tak kata orang yang ziarah orang sakit akan masuk syurga. Tapi Nabi kata, siapa yang ziarah orang sakit, dia di kebun syurga. Apa makna tu? Masuklah tu. Kalau tak masuk, macam mana boleh petik buah dalam? Subhanallah. Apa amalannya? Ziarah orang sakit. Betul kan? Ramai orang ingat amalan ahli syurga ni solat malam, hitam dan ikan. Tapi kadang-kadang benda yang sebenarnya ramai terlepas pandang. Ziarah orang sakit. Kadang-kadang ziarah saudara kita kerana Allah, dapat cinta Allah. Benda tu agak sukar. Kenapa sukar? Sebab tu ramai orang tak buat. Kenapa? Nak ziarah orang sakit ke, nak ziarah saudara kita kerana Allah, sangat-sangat sukar. Kita akan bagi macam-macam alasan, sibuk dan sebagainya. Kenapa? Sebab tidak ada rasa cinta pada saudara kita. Bila tidak ada cinta, macam mana nak pergi? Kita lupa bahawa syarat nak masuk syurga ialah mesti saling menyayangi saudara kita. Nabi kata, kamu tak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Apa bukti kita kasih sayang? Ziarahlah, jenguklah dia kan. Kadang-kadang kita nak tundukkan ego kita. Kita orang kaya, nak pergi ziarah saudara kita yang miskin. Itu pun satu bab pula. Kan? Kalau ziarah orang kaya, mudah. Sebab ada pulangan. Kan? Jadi, pergilah ziarah orang sakit ataupun ziarah orang miskin. Dalam riwayat lain disebutkan, Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'ah. Maksudnya, barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia masih tetap memetik buah-buahan di syurga sampai ia kembali. Dalam riwayat lain disebut, lam yazal fi khurfatil jannah. Qila, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qal, janaha. Maksudnya, ia masih tetap di khurfah surga bila dia ziarah orang sakit. Jadi seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu khurfah? Khurfah surga tu apa? Maka baginda menjawab, iaitu buah yang dipetik di dalam syurga. Sebab apa tu? Sebab ziarah orang sakit. Dalam kitab Jami'ul Usul, Imam Ibn Asir mengatakan, maksudnya adalah orang yang menjenguk orang sakit berada di atas jalan yang membawanya menuju ke syurga. Ataupun orang yang menjenguk orang sakit sedang berada di kebun-kebun syurga
dan di antara buah-buahannya. Daripada Ali bin Abi Talib, ini kelebihan lain. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia pernah menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman maridan ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsiya wa in 'adahu 'ashiyatan shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah." Maksudnya, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit di pagi hari melainkan 70,000 malaikat berselawat kepadanya sampai petang. Selawat, malaikat berselawat ni apa makna? Malaikat berdoa pada kita. Kita berebut nak doa ustaz. Betul? Lepas tu kadang-kadang kena bayar pula. Ustaz pula seorang je. Dan tak ada jaminan doa ustaz makbul. Betul kan? Ini doa ni berapa ramai ni? 70,000 malaikat. Dan malaikat ni bersih, tidak ada dosa, dijamin makbul. Dan free. Tak payah bayar dan tak payah buat makan. Hanya ziarah orang sakit. 70,000. Dan bukan, ustaz kalau kita minta dia berdoa berapa minit? Siapa ada pengalaman? Seminit, 2 minit kan? Ni malaikat berdoa ni, kalau kita pergi ziarah pagi, malaikat berdoa berapa lama? Pagi sampai petang. Ya Allah, pelik sungguh manusia ni. 70,000 malaikat, pagi sampai petang, free, tak berebut. Dan apabila dia menjenguk orang sakit di waktu petang, maka 70,000 malaikat akan berselawat kepadanya sampai pagi besok. Dan ia akan mendapat kebun di surga. Subhanallah. Itulah pentingnya apa ni? Ilmu. Furqan. Kalau tak ada ilmu, kita banyak terlepas kebaikan yang banyak. Imam Ibn Asir, okey. Last sekali daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia bertutur bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Maksudnya, barang siapa menjenguk orang sakit ataupun mengunjungi saudaranya muslim kerana Allah. Dua, sama ada orang sakit ataupun orang Islam yang tak sakit, tapi dia ziarah kerana Allah. Apa kelebihan? Maka malaikat akan menyuruh kepadanya, hidupmu adalah baik. Itu doa. Dan baik pula langkah-langkahmu. Kalau 1000 langkah, semua 1000 langkah kamu adalah baik. Menuju ke akhirat. Serta engkau telah menyiapkan sebuah rumah di syurga. Apa amalannya? Subhanallah. Betul tak? Orang kita duk sibuk buat ibadat yang individu je lah. Pergi solat, pergi umrah kan. Yang pahala dia ataupun kebaikan tak melampau kepada orang lain. Okey, cukup lah. Semoga kita amalkan. Satu, ziarah orang sakit. Yang kedua, ziarah orang sihat kerana Allah. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah malam besok. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر